Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada ahli-ahli panel kita yang cukup berpengalaman, cukup berilmu, cukup beramal saya rasa insya-Allah, dan juga pada hadirin hadirat penonton e-forum berkenaan pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah berkenaan topik pendidikan seksual dalam kalangan murid-murid sekolah. Baiklah, tanpa membuang masa, cukup padat masa kita hari ini, singkat daripada program ke program ya Ustazah. Kita dah sampai kepada slot kita yang seterusnya. Mungkin bolehlah kiranya untuk kita kongsikan bersama-sama berkenaan sesi kita hari ini. Tapi sebelum itu, ikutkan saya nak berpantun. Burung kenek-kenek hinggap atas atap, pesan Datuk Nenek, marilah sama-sama kita mengaji kitab. Untuk bersama-sama mengaji kitab, saya perkenalkan ahli-ahli panel kita. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Nazia binti Baharun, merupakan moderator anda pada hari ini, merupakan guru di sekolah Isari Medan Harun. Seterusnya Al-Fadil Ustaz Arif dan Ustaz Zulaika jemput untuk memperkenalkan diri anda masing-masing. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama Ustaz ialah Ustaz Muhammad Arif bin Muhammad Syabul Fadilah, dan saya adalah salah seorang pengajar daripada Sekolah Rendah Agama Integrasi Sungai Cincin. Oh, sangat ceria ya Ustaz Arif. Dipersilakan Ustaz Zulaika. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nazihah. Nama saya Siti Zulaika binti Bakri. Saya mengajar di SRA Sungai Udang. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih atas pengenalan yang singkat, tapi saya yakin ianya bermakna. Okey, kita teruskan kepada isu kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini beberapa perkara yang ingin kita kupas bersama-sama. Bak kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Begitulah isu kita pada hari ini. Konteks kita pada hari ini ialah berkenaan pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Beberapa perkara, isu yang ingin kita kupaskan bersama untuk kita kongsi isinya. Nak rasa ranum ke tak ranum, pahit ke manisnya, inilah dia perkara-perkaranya. Yang pertama, kita akan faham pendidikan seksual dalam pendidikan Islam dari segi konteks konsepnya, iaitu maksudnya. Kita nak tahu juga kepentingan kita pendidikan seksual ini dalam kalangan masyarakat kita. Yang ketiga, kita nak tahu apa isu semasa yang timbul daripada pendidikan seksual ini, dan kita nak tahu tentang solusinya. Okey? Seperti kita sedia maklum, bila kita cakap tentang isu pendidikan seksual, ia merupakan satu perkara yang tabu dalam masyarakat kita. Bila sebut kita cakap tentang tabu, maksudnya apa? Maksudnya benda sesuatu yang takut untuk kita bicarakan secara umum. Walhal untuk makluman semua, perkara pendidikan seksual merupakan satu perkara yang mesti diketahui, mesti diajarkan, mesti difahami sejak anak-anak di usia dini. Bak kata pepatah, apa bak kata pepatahnya? Saya pun tak ingat dah. Boleh saya sambung? Kalau melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ya betul, melentur buluh biarlah jadi, rebungnya jangan dah jadi. Buluh baru nak lentuk dah tak boleh apa-apa. Betul. Betul? Setuju. Baiklah. Tanpa membuang masa, saya teruskan sesi kita hari ini. Apakah itu maksud pendidikan seksual menurut Islam dari sudut pandang panel kita yang pertama? Saya jemput Ustazah Zulaika dulu, boleh? Boleh, insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nazihah. Okey, pendidikan seksual dalam konteks pendidikan Islam ya, secara khasnya dalam konteks pendidikan Islam merangkumi perbahasan nilai-nilai moral, etika dan pandangan Islam tentang hubungan seksual dan cara kejadian manusia. Okey, baik. Apakah hubungan seksual dan kejadian manusia ni? Okey, kita kena tahulah. Kita kena bagi tahu sungguh-sungguh kepada anak-anak ni supaya mereka tahu tidaklah anak ini tiba-tiba mereka percaya kepada cerita baby boss yang mana budak ni muncul tiba-tiba. So dalam keadaan kita sekarang, kita kena fahamkan anak-anak supaya mereka tahu asal usul kejadian mereka tu daripada mana. Okey, seterusnya pendidikan seksual dalam Islam bertujuan untuk memberikan fahaman yang tepat berkenaan aspek-aspek seksual dengan menekankan nilai-nilai agama, etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan. Kenapa kena tahu dengan tepat? Supaya anak-anak ini tidak tergelincir dengan ilmunya sendiri. Sudah kita ketahui bahawa setiap ilmu perlu ada guru. Jika tiada guru, berkemungkinan apa yang kita dapat itu salah. Ataupun
kita tidak faham dengan betul apa yang kita pelajari. Maka seorang guru perlulah memainkan peranan yang sangat penting untuk menekankan nilai-nilai agama lebih-lebih lagi lah dalam konteks pendidikan seksual. Seterusnya, pendekatan yang digunakan adalah berbeza mengikut kesesuaian tahap perkembangan murid. Maksudnya, jika kita mengajar darjah 1, perlu mengajar juga isu seksual ini, tapi tidaklah kita cerita tentang kelahiran bayi. Mereka tidak faham lagi perkataan seperti zygote, embrio dan sebagainya. Maka, pendekatan yang mungkin boleh kita gunakan, kita sebut kita ni datang daripada ibu ayah kita. Maka tidak boleh bersentuhan lelaki dengan perempuan kerana takut akan melahirkan bibit-bibit perzinaan. Okay. Alhamdulillah daripada saya. Ustazah Nazia boleh sambung. Terima kasih kepada Ustazah Zulaika atas penerangannya sangat mantap, jelas dan padat. Ringkas dan padat, itu yang paling utama ya. Okey, seterusnya kita nak tengok sudut pandang daripada wakil kaum lelaki ya. Tadi kita dah jumpa wakil kaum perempuan. Anissa, ni kita nak panggil Ar-Rijal. Kita jemput Ustaz Arif untuk memberikan sikit sudut pandang. Apakah itu pendidikan seksual menurut Ustaz? Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Moderator yang cantik molek. Jadi nampak gayanya kita akan membahaskan tentang apakah itu pendidikan seksual dalam Islam. Jadi pendidikan seksual ni adalah sesuatu yang sangat penting untuk perkembangan anak-anak. Ini kerana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memaksudkan bahawasanya kita perlulah mendidik anak-anak ini dari sebabkannya laki dengan perempuan ni adalah fitrah. Okey. Jadi perkembangan teknologi pada masa kini adalah memungkinkan mereka untuk mengetahui berkenaan pendidikan seks melalui media masa. Ini yang sebenarnya yang berlaku pada anak-anak zaman sekarang, yang mana mereka selalu melayari dari segi Instagram, FB, dan sekarang ni yang paling bestnya adalah TikTok selama 24 hours bahaya tu. Jadi disebabkan itulah kita sebagai guru untuk memberikan guideline ataupun bimbingan agar anak-anak ini perlu dihadkan dan juga perlu sertai dengan bimbingan. Sebab itulah pendidikan seks ni kena diajarkan kepada anak-anak untuk menggalakkan mereka mencari pengetahuan sendiri di media masa tanpa bimbingan. Ini yang bahaya sebenarnya. Sebab bila anak ini tanpa bimbingan, mereka main cari saja, dan mereka main cari dan mereka tak tahu pun yang sebenarnya benda itu salah. Benda itu sangat melanggar peraturan daripada syarak. Jadi kita sebagai guru kenalah bagi tahu ini salah, ini betul. Apakah cara yang betul, apakah cara yang salah. Dan sekarang itulah sahaja. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz Arif atas pandangan yang sangat meyakinkan. Bukan saja meyakinkan Ustaz, tapi meyakinkan juga kami sebagai penonton-penonton dan pendengar. Kerana apa? Saya suka untuk ulas semula apa yang tadi perkatakan oleh Ustazah Zulaika dan juga Ustaz Arif berkenaan konteks pendidikan seksual tersebut dalam kalangan pelajar. Okey, kenapa kita perlu tahu, kenapa kita perlu ambil tahu berkenaan itu dari usia dini? Kerana sebenarnya kita sedang melalui fasa tersebut. Cuma kita sedar atau tidak. Sebagai contoh, murid-murid atau anak-anak perlu tahu gender mereka. Pengenalan gender bersesuaian dengan umur mereka merupakan salah satu konteks pendidikan seksual yang perlu mereka fahami. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpengaruh dengan dunia media sosial yang semakin mencengkam dari pelbagai sudut. Kalau tak diberi bimbingan, kalau tak diberi asas yang kuat, mudah untuk anak-anak ini terpesong ke arah kanan, boleh diibarat ditiup angin. Ke kanan angin, kananlah ia. Ke kiri angin, kirilah ia. Tapi kita nak pasakkan mereka dengan jati diri yang kukuh. Sebabkan itu, salah satu perkara penting kenapa pendidikan Islam menetapkan pembelajaran ini dalam DSKP, dalam sesi pembelajaran darjah 1 sampai darjah 6. Okey, sekarang kita nak tengok secara ringkas apakah kepentingan mempelajari perkara-perkara ini. Dipersilakan Ustazah Zulaika. Alhamdulillah. Sebelum kita nak masuklah kepada kepentingan mempelajari ni, saya nak berkongsilah sedikit pantun supaya ingatlah sedikit kan muka pantun je muka saya. Macam tu.
Boleh Ustazah, sila. Saya suka dengan boleh. pantun. Sangat. Okey. Anak kampung memanjat dahan. Panjat dahan, pokok rambutan. Pendidikan seksual adalah keperluan. Batas syariat jadi panduan. Masya Allah. Okey, maksud saya di sini apa? Pendidikan seksual ni adalah keperluan yang mana tak ada orang yang terkecuali untuk mempelajarinya. Daripadalah anak yang kecil sampailah kepada anak yang sudah besar. Kerana apa? Pendidikan seksual ini tidak terhad kepada batasan seks semata-mata. Bahkan dia bermula daripada jantina sendiri. Daripada jantina, daripada penjagaan diri, penjagaan tubuh badan, aspek keselamatan dan sebagainya ya. Maksudnya pendidikan seksual ni sangat meluas. Jangan kita jumutkan otak kita, jangan kita sempitkan minda kita bila mana berkenaan je pendidikan seksual. Dia semata-mata fokus kepada perlakuan seks. Okey. Jadi yang pertama, kepentingan mempelajari pendidikan seksual adalah kerana supaya murid ada keterbatasan dalam mencari sendiri maklumat dari sumber bacaan dan juga perbincangan. Okey, ini adalah tak jauh lah daripada apa yang Ustaz Arif dah bagi tahu dalam maksud sudut pandang tadi kan. Supaya kita ni sebagai guru bila dah jadi pemudah cara, bila dah jadi pembimbing, maka murid ni tadi dia tidaklah cari sendiri perkara-perkara yang tidak sepatutnya dia cari. Kita dah tahu dah zaman sekarang, zaman media masa, memang senang sangat nak akses semua benda. Jadi kita sebagai seorang guru, walaupun kita tidak mempunyai akses penuh kepada murid-murid kita, tapi kita boleh pegang jiwa mereka. Dengan cara yang baik, dengan akhlak yang sempurna, insya-Allah. Walaupun kita tidaklah baik mana, tapi tunjukkanlah tauladan baik jika ketika bersama dengan anak-anak di sekolah. Okey. Seterusnya nombor 2, supaya murid dapat membezakan perlakuan yang selamat dan yang boleh membahayakan mereka. Okey, untuk pengetahuan lah sahabat-sahabat, saya dah bertugas dalam institusi Rekop, yang mana Rekop ni daripada MAIS, kami mengumpulkan anak-anak yang kurang bernasib baik, sama ada dengan izin Cik Moderator dirogol mahupun secara rela dan terpaksa. Dalam rela ni pula ada yang mereka sedar mereka kena dan juga ada yang tidak sedar. Maksudnya dia tahu dia kena tapi dia tak tahu perbuatan itu salah. Ni yang kita nak elak sebenarnya. Na'udzubillah min zalik kan terjadi kepada murid-murid kita, sebab kita tak nak bila kita malu untuk dedahkan, mereka tak tahu benda tu berbahaya dan akhirnya mereka mengandung. Na'udzubillah min zalik. Tapi itu memang berlaku. Jadi okey, seterusnya, kenapa kita perlu belajar benda ni? Kita nak jaga maqasid syariah yang mana ada 5. Tapi kita tekankan kepada nyawa. Kenapa nyawa? Kenapa akal? Kenapa keturunan? Kerana jika berzina, dia sangat berkait rapat dengan nyawa. Berkait rapat juga dengan akal. Bila mana seorang ibu yang sangat kecil, baru darjah 3, mengandung. Logiknya mesti sangat stres, mesti sangat sakit dia Ustazah, dengar pun dah sakit, lalui apatah lagi. Dia yang menghadapi, kita yang melihat. Macam itulah perkara realiti yang berlaku ini baru di Selangor. Kita tak tahu lagi di negeri lain. Kalau macam saya hanya terlibat di Selangor lah, yang mana kita memang facing benda-benda ni. Jadi saya memang menyeru kepada semua guru-guru supaya sungguh-sungguh bagi tahu murid kita di sekolah supaya mereka faham konsep pendidikan seksual dengan betul dan tidak melanggar syariat Islam. InsyaAllah kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Zulaikha. Kita boleh teruskan kepada sesi yang seterusnya bersama Ustaz Arif. Mungkin boleh ceritakan serba sedikit kepentingan mempelajari pendidikan seksual ini menurut Ustaz, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Moderator. Jadi saya ingin memberitahu tentang kenapakah kita kena mempelajari bidang sosial ini, ataupun kenapa kita perlu mempelajari seksual ini sebenarnya. Yang pertama sekali ialah biar kita, okey,
anak-anak ini kita dapat mempromosikan gaya hidup sihat dan bertanggungjawab. Kerana ini jugalah disebabkan kita nak mendidik anak-anak ni untuk merangkumi, untuk memupuk penerapan nilai-nilai murni, akhlak mulia serta fardu ain itu sendiri. Okey, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk mengajar manusia untuk berakhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sebenarnya dah menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah mengajar kepada kita dan juga memberikan untuk panduan kepada anak-anak generasi agar mereka berakhlak mulia, iaitu berakhlak mulia ni bagaimana? Dari segi pergaulan, dari segi percakapan, dari segi perbuatan mereka itu sendiri. Okay, seperti mana Ustazah Zulaikha bagi tahu sebentar tadi, tujuannya adalah untuk kita nak elakkan terus 4M ini. 4M ni bahaya. Bahaya penonton sekalian, sangat bahaya. Bila kita apakah dia 4M? Okey, 4M yang pertama iaitu salah maklumat, iaitu misinformation. Oh, bahaya. Bahaya. Bila anak dah disalah tafsir, inilah yang menyebabkan sekali lagi mereka dah terjerumus ke arah penzinaan, mereka dah terjerumus ke arah kebinasaan mereka sendiri. Yang kedua iaitu salah konsep, iaitu misconception. Misconcept. Okey, dan yang ketiga pula adalah salah laku, iaitu misbehavior. Misbehavior pula. Dan yang terakhir adalah misguidance, itulah salah bimbing. Okey, kita masuk pada yang seterusnya, iaitu mereka tak akan menyentuh bahagian sulit orang lain. Maksud bahagian sulit orang lain ini ialah dari segi ejekan, dari segi kehinaan, dari segi apa lagi, mencarut dan sebagainya. Okey, jadi setakat itu saja daripada saya teruskan dengan moderator. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Arif atas penerangannya singkat tetapi padat dengan isi dan konten yang boleh jadikan panduan dan rujukan untuk kita semua pada hari ini. Hadirin hadirat sidang pendengar e-forum kita masih lagi bersama kami. Boleh teruskan untuk bertanya, boleh komen di bawah. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan mempelajari dari sudut pandangan saya sebagai seorang guru di sekolah saya. Saya rasa kepentingan untuk mempelajari ilmu pendidikan seksual ini sangat penting. Sebab apa? Sebab kita boleh melindungi hak asasi manusia, khasnya hak asasi wanita. Okey, mempromosikan gaya hidup sihat, mampu mengawal naluri iaitu fitrah sebagai individu muslim yang berkaliber, dan akhir sekali murid mengetahui perkaitan antara ilmu tasawuf dengan pendidikan seksual dalam Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Saya konklusikannya lah ke dalam satu perkara. Bila kita cakap tentang ilmu ini, tentu-tentunya lah ilmu itu adalah sesuatu yang memberi manfaat ke atas individu tersebut. Bila kita mempelajari tentang isu pendidikan seksual ini ke atas kanak-kanak, apa yang boleh membantu kanak-kanak tersebut, mereka dapat cakna lebih awal. Mereka dapat tahu tentang awal apa yang boleh, apa yang tak boleh, melindungi hak mereka sebagai manusia. Tak kisah lelaki ke perempuan. Kalau zaman dulu kita selalu risaukan anak-anak perempuan je kan. Sekarang kita perlukan risau juga anak-anak lelaki pun sama. Banyak isu dah muncul melibatkan anak-anak ini secara umum, betul? Betul. Sekarang kalau dulu orang risau orang masuk mencuri, orang merompak, sekarang jangan terkejut kalau saya kata untuk mengupload gambar anak-anak di media sosial pun merupakan satu perkara yang membanggakan. Kerana isu-isu pedofil muncul di zaman kita sekarang. Pedofil ini merupakan satu perkara yang mana mereka suka kepada budak-budak. Orang jenis ini mereka tak kisah lelaki atau perempuan. Mereka berfokus kepada mana-mana budak-budak yang boleh mendatangkan sesuatu perkara rasa yang tak sepatutnya mereka rasa. Jadi bila pendidikan ini diberikan kepada anak-anak, anak-anak tersebut tahu, maklum apa yang perlu mereka jaga. Apa yang perlu orang lain sentuh atau apa yang orang lain tak boleh sentuh dalam tubuh badan mereka. Hak ya, betul tak Cik Moderator tahu hak? Ya, betul. Hak dia. Orang budak tu. Itu pentingnya kita paksakan asas hak anak-anak tersebut ke atas diri mereka supaya menjadi benteng. Okey. Baiklah, seterusnya. Kita nak pergi kepada isu semasa.
saya rasa isu semasa ni dah banyak dah muncul dalam masyarakat kita, betul tak Ustazah? Betul. Kita dapat lihat sendiri. Setuju. Okey, sekarang boleh saya minta pada panel-panel kita untuk menghuraikan dengan lebih dalam sedikit berkenaan isu semasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita secara ringkas dan padat. Dipersilakan. Terima kasih. InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustazah Naziha. Isu semasa yang pertama adalah isu pembuangan bayi. Isu pembuangan bayi ini bukan baru berlaku tapi sudah lama. Cuma statistik yang saya cari ni, saya jumpa di dalam akhbar utusan yang menunjukkan bahawa PDRM merekodkan 256 kes sepanjang 2020 hingga 2022. Ini adalah suatu angka yang besar ya tuan-tuan. Besar sangat, menyesakkan dada. Dengar dah sesak dada Ustazah. Angka yang sangat membimbangkan sebenarnya. Maka di mana ibu mereka, di mana ayah mereka? Astaghfirullahalazim. Jadi untuk mengelakkan isu pembuangan bayi ini yang mana tidak bersalah ya. Sebenarnya kita tak boleh sebut anak haram. Sebab yang haram tu perbuatan ibu bapa mereka. Anak ni tadi bersih suci tidak bersalah. Saya ajaklah kawan-kawan semua jangan sesekali blame ataupun mempersalahkan anak yang dilahirkan tanpa nikah yang sah. Mereka tidak minta keadaan begitu. Betul, mereka juga mangsa keadaan. Tunggu, mereka Tanpa tiada sedar. pilihan. Itu ujian untuk mereka dan sebenarnya ujian juga untuk kita. Kan kita ni guru-guru kadang-kadang kita minta maklumat murid, betul? Maklumat murid setiap awal tahun kan kita tengok surat beranak masing-masing. Bila tengok dekat bapa tiada maklumat, jangan sekali kita pandang serong. Kita belailah anak itu, kita beri kasih sayang. Sebab kita tak tahu, mungkin doa anak ini yang boleh bawa kita ke syurga insya-Allah. Okey, isu yang kedua, isu kecelaruan gender. Masya-Allah, ini juga kita sangat takut. Kalau dulu kita risau anak lelaki berdekat dengan anak perempuan, tapi zaman sekarang anak lelaki dengan anak lelaki pun kita risau jika terlalu rapat. Begitu juga anak perempuan dengan rakan perempuannya, kita risau juga kalau asyik lah berdua dekat bilik. Na'udzubillah min zalik lah kan. Kita faham isu ini bukan isu baru kerana dia dah terjadi daripada zaman Nabi Lut lagi, kalau tak salah saya, betul tak Ustaz? Betul. Daripada zaman kaum Nabi Lut. Betul. Allah dah tunjuk dah azab bila mana Allah membalikkan tempat mereka tu diputarbalikkan. Sampai sekarang pun masih ada katanya kaum Nabi Lut ni jadi batu. Betapa Allah nak tunjuk betapa teruknya perangai mereka bila mana mereka tak tahu mereka lelaki ke mereka perempuan. Kerana kehendak nafsunya, kadang-kadang lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Na'udzubillah min zalik. Okey, kecelaruan gender ini juga adalah satu isu bila mana seorang pelajar ataupun seorang dewasa kan secara umumnya tidak mengenal pasti mereka ni jantina lelaki ataupun jantina perempuan. Masya Allah, kecelaruan minda yang sebenarnya melahirkan kepada kecelaruan gender. Maafkan saya, astaghfirullahalazim. Seram sebenarnya bila mengatakan isu ini. Lagi-lagilah kalau sekarang di luar negara sedang ada hangat menyebutkan jantina. Kalau dulu ada 2, sekarang sudah ada 3. Masya Allah ya tuan-tuan dan puan-puan. Menakutkan sangat-sangat Ustazah. Sekarang Risau anak-anak kita akan datang, generasi akan datang sebenarnya. betul, sungguh. Jadi kalau macam tu kita sebagai seorang guru perlulah betul-betul mentarbiah anak-anak. Walaupun kita tak mampu pegang anak-anak yang dekat luar, kita pegang hati anak-anak kita yang dalam kelas kita sendiri. Kita sungguh-sungguh tunjukkan akhlak yang baik supaya mereka betul-betul jadi murid yang mengamalkan ajaran hidup Islam, insya-Allah. Setakat itu daripada saya. Kita minta pada ahli lain untuk sambung isu semasa. Boleh. Ustazah Zulaikha sudah mengeluarkan isinya. Jemput Ustaz Arif untuk memberikan isi yang cukup padat dan singkat. Dipersilakan. InsyaAllah. Jadi saya akan menyambung sedikit sahaja. Yang mana bila Ustazah Zulaikha bagi tahu sebentar saja tadi, yang mana tempat itu adalah di Pompei di Pompei, itu di Rom, Itali yang mananya ahli arkeologi menjumpai batu-batu yang mana
seringkali terjadinya LGBT. Harapnya kita menjadikan pengajaran untuk kita semua. Okey, kita terus masuk kepada isu, iaitu isu mengenai mangsa kekerasan seksual. Oh, bahaya sangat ni mangsa kekerasan seksual ni, sebabnya dia isu bully sebenarnya. Isu bully ni sekarang berlaku di sekolah di sekolah-sekolah yang mana setakat yang pergi sehari sahaja 10 kes gaduh, 10 kes bully, 10 kes curi duit, yang mana sekolah pun setiap hari ada sahaja yang akan pergi ke bilik disiplin untuk memberi kaunseling, memberi nasihat dan sebagainya. Okey, kita tu masuk pada bapa makan anak. Ini pun bahaya juga sebab pernah ada juga muncul di akhbar. Di papan akhbar pun muncul bapa kandung makan dengan bukan makan bapa kandung pula sanggup merogol anak kandung sendiri tu. Oh, bahaya. Nauzubillah min zalik. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Itu bapa kandung dengan anak kandung. Ada juga bapa kandung ini pergilah kepada orang-orang yang kaya kan, untuk menjual anaknya kepada anak orang kaya untuk jadikan sebagai pelacur pula tu. Bukannya pelacur biasa-biasa, sehingga kan untuk mendapatkan duit, habuan duit semata-mata tanpa memikirkan halal dan haram. Okey. Yang terakhirnya ialah isu menunjukkan kemaluan di khalayak umum. Okey, isu menunjukkan kemaluan di khalayak umum ni tak semestinya di khalayak umum. Kadang mereka ada dalam bilik tetapi mereka merakam video dan seterusnya terus memuat naik ke dalam platform. Jadi anak-anak ni bila kita tak bimbing sangat bahaya. Kadang mereka masuk ke laman web, astagfirullahalazim, masuk pula laman web pornografi pula tu. Itu yang merisaukan Ustaz Arif. Ya, betul sangat. Sebab tu bila kita cakap tentang ini, kita perlu tahu solusi dia. Betul tak Ustaz Arif? Betul tak Ustaz Zulaikha? Betul. So sekarang saya nampak dah isu semasa yang muncul dalam masyarakat kita atas penerangan Ustazah Zulaikha dan Ustaz Arif. Saya yakin penonton e-forum kita hari ini juga dapat sesuatu daripada sesi kita. Tapi saya tak nak sekadar itu sahaja. Sebagai moderator, saya nak mereka dapat grab semua ilmu tu sungguh-sungguh. Jadi saya nak tanya. Saya nak tanya Ustaz dengan Ustazah, apakah solusi terbaik? Dan mungkin ada kata-kata hikmah yang Ustazah Zulaikha dan Ustaz Arif simpan. Mungkin kata-kata daripada kata-kata qaul sahabi ataupun daripada ayat-ayat Al-Quran yang Ustazah pegang sampai hari ini untuk terus kuat untuk membimbing mereka berdasarkan kepada silibus pendidikan Islam yang telah kita ajar dan kita pelajari. Dipersilakan untuk masa yang berbaki. InsyaAllah, terima kasih atas peringatan Ustazah Nazia. Okey, boleh alih slide Ustazah? Boleh, sila sebentar ya. InsyaAllah. Okey, insyaAllah berdasarkan isu yang telah saya ceritakan tadi kan, kita tahulah, kita memberitahulah, kita berkongsi solusi, iaitu cara mengatasi isu pembuangan bayi dan juga isu kecelaruan gender tadi. Macam mana kita nak buat dengan anak-anak kita? Yang pertama, mesti kena ada pendedahan awal tentang sentuhan selamat dan tidak selamat. Alhamdulillah, sebenarnya kita juga bekerjasama dengan KPM, guru-guru JAIS ni. Kita ikut juga bila mana KPM mengeluarkan satu surat yang mana kenyataan. Minta maaf, terima kasih Ustazah Nazia atas ingatan. Kenyataan yang mana dia meminta supaya guru mengajar murid tentang sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat. Ini sangat penting untuk mengelakkan perkara yang telah kita ceritakan sebelum ini. Okey, guru juga perlu menyebarkan akibat dan bahaya kecelaruan gender serta memberi motivasi. Okey, ini yang penting. Guru kena sentiasa beri motivasi yang baik selaras dengan DSKP yang KPM telah susun untuk darjah 4 yang mana menyentuh akhlak Rasulullah ketika berdakwah. Kita sangat tahu Rasulullah seorang yang sangat lemah lembut dan sangat baik tutur katanya, yang mana seorang musuh sekalipun
hormat kepada Rasulullah. Betapa baiknya akhlak beliau, akhlak baginda, masya-Allah. Jadi kita sebagai seorang guru perlulah mengambil iktibar daripada kisah Rasulullah, kita apply, kita aplikasikan kepada murid-murid kita, insya-Allah. Lebih-lebih lagi lah kepada isu malam ini yang paling hangat ni, pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Okey, Ustaz Arif, silakan. Baiklah, kali ni saya ingin menyambung kembali apa yang Ustazah Zulaikha sebutkan tadi. Okey, yang pertama sekali kita perlu memberi pendedahan awal terhadap adab bersosial. Okey, menurut Ibu Miskawih yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak yang terkemuka, dia mengatakan bahawa akhlak ini adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Baiklah, dari sini sebenarnya kita perlu memberikan pengetahuan agama dengan mengetahui hukum akal seperti yang telah kita pelajari dalam buku teks di SKP. Di SKP iaitu hukum sebagai panduan hidup. Dalam DSKP sebenarnya pun dah bagi tahu kan. Dia dah bagi tahu dah cara-cara. Dia punya kaedah-kaedah mengikut tahap kognitif anak-anak itu sendiri. Okey, setakat itu kita terus sambung kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan Ustazah atas penerangan yang sangat baik, yang sangat mantap pada perkiraan saya. Ilmu-ilmu yang baru yang dapat dikongsikan bersama ini sangat penting untuk apa? Sebagai persediaan kita kemenjadian anak-anak murid kita untuk menjadi asas kepada mereka. Asas untuk apa? Sebab anak-anak ni merupakan anugerah Allah. Anak-anak ni anugerah Allah. Bak kata, bukanlah kita sebut sebagai bak kata. Ini memang dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau berkata, didiklah anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang, kerana mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman engkau. Kat situ pun jelas kita fahami, zaman dulu, zaman sekarang kita tak boleh nak samakan. Orang dulu-dulu, kita suka guna perkataan orang dulu-dulu kan. Sekarang kita tak boleh berfokus kepada itu. Banyak ilmu baru kita dapat hari ini. Even kalau zaman-zaman dulu pun dah lalui dah fasa-fasa ini. Jadi menjadi tanggungjawab kita bersama guru-guru menggembleng tenaga bersama-sama memastikan perkara-perkara ini tidak berlaku lagi dalam generasi kita. Kita nak membentuk generasi mutakin, perlu pada pemahaman agama, nilai-nilai murni yang baik, start daripada sekolah. Guru ni ejen sosialisasi, guru ni ejen perubahan, guru ni ejen kepada apa? Ejen kepada keselamatan anak-anak murid kita dengan pendidikan ilmu yang sebenar. Baiklah, saya kira masa sangat mencemburi kita. Kalau ikutkan banyak lagi yang saya nak tanya, banyak lagi yang kita kupaskan. Tengok ni, dalam media sosial kita pun ramai dah yang ingin bertanyakan soalan. Tapi maafkan kami, masa kami sangat singkat. Sampai di sini sahaja perkiraan saya untuk sesi kita hari ini. Terima kasih Ustazah Zulaikha, terima kasih Ustaz Arif atas perkongsian yang sangat mantap. Tak salah saya memilih mereka untuk hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk atas kekurangan diri kami sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian anda semua. Saya sebagai moderator anda untuk hari ini, Ustazah Nazia binti Baharun, bersama rakan-rakan panel Ustazah Siti Zulaikha binti Bakri, bersama Ustaz Muhammad Arif bin Sabul Fadil. Itu sahaja daripada kami. Sehingga bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi.